Okey, pertama sekali dekat platform-platform ni, you kena pastikan you berinteraksi dengan pengikut you. Okay, janganlah kita post dia buat dirt je. Orang komen macam orang ambil effort tu. Hai, Assalamualaikum everyone. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, topik kita pada minggu ini Datuk. Yeah. Influencer marketing. Wow. Macam biasa, setiap minggu saya tidak keseorangan. Saya bersama the one and only Datuk Norman Abdul Halim. Hai, apa khabar semua? Okay guys. Okay, sebelum kita go deeply untuk influencer marketing ni, kita nak tahu dulu apa itu influencer. Okay, so influencer ni adalah sering digunakan pada masa kini, especially untuk seseorang yang memiliki ramai followers di social media. Kita boleh tengok juga pada masa kini, influencer sudah menjadi satu pekerjaan dengan gabungan berbagai trend and fenomena baru di dunia digital. Okay, dan bukan itu sahaja guys. Fenomena influencer ini sangat kuat ya, dan pengaruhnya sehingga mampu mempengaruhi followers mereka dan mengubah perilaku seseorang walaupun secara online, Datuk. Ya. Okey, kerana itulah influencer ni, pekerjaan seorang influencer ni sering melibatkan endorsement, ya, review ataupun promotion di social media. Okey, basically kerja influencer ni banyak berkaitan dengan marketing lah. Itu yang disebabnya kita nak tahu influencer marketing. Topik pada minggu ini, Datuk, influencer marketing. Okey, kita nak tanyalah kepada Sifu. Soalan yang pertama. Okey, apa tu influencer marketing, Datuk? Okey, seperti mana Bella cakap, dia ada ketokohan ataupun dia kebolehan dia lah untuk mempengaruhi pengikut-pengikut dia untuk menerima pendapat dia dan pandangan dia, dan juga membuat satu tindakan daripada pandangan tersebut. Jadi dalam kes ini, sama ada dia nak mempromosikan lagu contohnya, dia kata lagu ni best, jom dengar, ataupun filem ni best, tengok trailer ni, dia review, dia react, dan dia bagi tarikan kan kepada orang yang menonton. Tetapi pada masa sama juga bagi mereka yang pergi aktif dalam perniagaan ya, khususnya yang mereka menjadi affiliate marketer ataupun influencer, mereka akan dapat komisen penjualan tersebut. Ada juga yang dapat secara mengikut penjualan, ada yang dapat pendapatan tetap ataupun bayaran apabila kita buat sesuatu review. Ada juga dicampurkan review dan juga pendapatan komisen. Jadi itu secara keseluruhannya saya rasa peranan influencer sekarang ni begitu penting. Ada dekat negeri China contohnya, dah jadi jutawan pun ada influencer. Dia tak perlu nak berniaga, dia cuma gunakan bakat dia untuk mendapatkan pengikut-pengikut yang mencukupi. Especially yang kalau boleh dikatakan subject matter expert lah kepada sesuatu bidang tersebut. Jadi itu yang saya rasakan kalau contohnya kalau seseorang itu mahir dalam sukan contohnya, dan dia cakap pasal teknik-teknik bola sepak dan sebagainya. Jadi dia nak mempengaruhi orang, cakap jersey ni cantik lah, itulah ni semua, dan dia review pula jersey dan itu ataupun kasut sukan, dia lebih relevan. Berbanding dengan orang yang tiba-tiba orang macam saya nak cakap pasal tudung, orang tak percaya kot kan, saya tak pakai tudung. Jadi itulah realiti dia. Jadi sebagai influencer ni, dia kena ada kebolehpercayaan dia lah sebagai individu untuk bercakap tentang sesuatu subjek. Dan pengikut yang ramai itu adalah kerana mungkin orang pun percaya tentang apa yang dikatakan, rasa terhibur dengan cara penyampaiannya, dan di situlah dia boleh menggunakan platform tersebut untuk menjana hasil. Okey, Datuk, back to affiliate marketing tadi kan. Apa beza influencer marketing ni dengan affiliate marketing? Bagi saya rasa dia ada kait rapat ya. Kalau influencer ni dia sebagai pempengaruh, dia akan cakap tentang sesuatu dan sebagainya. Affiliate contohnya sebagai TikTok contohnya kan. Kalau kita jadi affiliate untuk bantu usahawan, kita promote, kita buat sesuatu konten yang tak ada kena-mengena pun dengan produk tersebut, tapi kita share link untuk beg kuning tersebut. Di mana orang boleh klik, di situ yang dia boleh dapat komisen walaupun subjek yang dia cakap tu bukan tak mengait dengan produk langsung. Tapi oleh konten tu, mungkin konten tu viral ke apa ke, jadi FYP. Jadi di situ yang sebenarnya dia akan technically dia menjadi affiliate kepada produk tersebut lah. Jadi dia berkait rapat. Technically dia berperanan sebagai influencer juga, tapi dia tak cakap pasal produk tersebut, tapi dia macam by the way, kalau nak tengok ada klik produk dia, dia boleh klik ke situ dan dia terjual produk tersebut. Itu yang kadang-kadang kita tak sangka di mana pendapatan tu boleh datang. Kalau kita
rajin menggunakan platform-platform media sosial, pandai gunakan tarikan-tarikan tertentu untuk dapatkan pengikut. Kita juga kena lihat bagaimana kita nak memperdagangkan. Kadang-kadang kalau katakan apa insentif kita buat platform media sosial ni? Nak glamour, nak dapat followers ramai, kan? Itu je kot. Jadi kalau orang yang fikir macam tu je, kejap je lah kot. Dia dah dapat jumlah followers yang ramai, apa dia nak buat daripada situ? Jadi sebenarnya tak sedar bahawa dia dah ada satu aset yang besar. Kalau dia ada especially lebih daripada 100,000 pengikut, itu lagilah pengaruh dia lebih besar daripada kalau bawah 10,000. Tapi ada bezanya lah, micro, nano influencer dan macro influencer, semuanya ada peranan masing-masing. Semua ada dia punya kelebihan dan kekurangannya. Okey Datuk, micro influencer, apa pandangan Datuk terhadap micro influencer ni dengan celebrity influencer, Datuk? Macam Datuk celebrity influencer lah kan. Macam saya mungkin micro je. Micro bergantung kepada micro ni bergantung kepada jumlah pengikut jugalah. Adapun nano influencer tu ada lagi kecil lagi. Jadi kalau saya tak tahulah sama ada definisi berapa jumlah pengikut tu berapa ya. Tapi saya rasa kalau bawah 1,000 orang tu lebih kurang nano lah saya rasa pengikut. Tapi kalau 1,000 hingga 10,000 mungkin kita boleh categorize sebagai micro influencer lah. Adapun yang kalau nama perkataan besarnya macro influencer ataupun celebrity influencer, kadang-kadang ada juga influencer ni bukan penyanyi, bukan pelakon, tapi dia punya pengikut lagi ramai daripada penyanyi dan pelakon. Itu ada juga yang berlaku. Jadi kadang once you are already on social media, technically you become celebrity dah. Kan? Ada banyak YouTuber, Insta famous person, ataupun yang TikToker yang orang kenal dekat platform-platform ni, tapi mereka menjadi begitu popular, kadang-kadang mengalah artis yang keluar berlakon drama TV ataupun sebagai penyanyi. Jadi sebenarnya ini adalah satu bidang baru yang boleh diceburi oleh ramai orang dan bergantung kepada bakat, kemampuan mereka. Kos pun tak tinggi. Dulu-dulu kita kena dapat peluang tawaran daripada studio filem ataupun penerbit rancangan televisyen dan sebagainya, ataupun syarikat rakaman. Sekarang tak perlu, kan? All you need to do is to be good on camera, bagaimana nak tarik audience dan bagaimana kita boleh menjana hasil tersebut. Jadi peranan nano, micro, saya rasa masih lagi ada peranannya kerana dia mempengaruhi satu kelompok yang lebih kecil tetapi mungkin lebih setia. Kalau kadang-kadang kalau kita ada pengikut yang ramai-ramai juta-juta pun, tak tentu dia orang suruh jom pergi tengok wayang filem saya pun, bukan dia orang semua pergi. Kau dah memang kaya lah producer, kan? So bagi saya, kalau kadang-kadang selebriti ada sampai 5 juta followers dan sebagainya, tak tentu menjanjikan kejayaan di box office. Itu sebenarnya realiti yang sekarang ni lah. Kerana bagi pengguna pula, dia akan, of course dia memudahkan kita nak mempromosi pada fasa pertama, tapi adakah ianya relevan kepada apa yang kita nak hasilkan, nak menjana hasil daripada filem tersebut. Jadi itu the challenge yang ada sekarang lah kepada penerbit. Okey, soalan yang seterusnya Datuk. Okey, apakah satu peluang untuk menggunakan influencer marketing ni sendiri yang mungkin terlepas pandang oleh usahawan-usahawan di luar sana yang berpotensi memberi kesan positif dalam pembikinan konten, Datuk? Okey, saya rasa usahawan kita yang dah expert, dah biasa tu lah ya. Tapi yang ramai juga yang masih lagi tak tahu cara nak memasarkan produk mereka dalam era digital ni. Ada yang tahu dari segi macam mana dia nak buat dia punya Instagram, social media dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, tapi masih lagi tak menggunakan perkhidmatan influencer marketing. Bagaimana mereka boleh membantu pula perniagaan mereka. Betul. Dan kebanyakan usahawan SME ni ataupun mikro, mereka lebih tumpukan kepada produk, kan? Pengasihan produk, operasi, pembelajaran untuk pemasaran tu sangat kurang. Jadi itu sebenarnya kalau kita lihat, kalau filem Hollywood ya, dia orang buat match $1 to $1 tau, production and marketing. Marketing budget dia separuh daripada pelaburan. Jadi kat sini memang kedekut hal marketing ni. Jadi sebenarnya dalam berkaitan dengan influencer pula, saya nak katakan dari segi influencer tu, dia dah buat pelaburan dia untuk kumpulkan pengikut. Jadi dari situ dah banyaklah dia buat apa-apalah aktiviti dia, sama ada dia pergi melancong ke apa ke, dan dia hasilkan konten dan dia dapat pengikut dia. Jadi dia ada nilai. Ya, nilai dia adalah daripada jumlah pengikut yang ada ikut dia lah. Dan bagi usahawan pula, dia tak boleh berapa kali nak minta. Kadang-kadang saya ada orang minta saya tolong buat postkan gambar video dan sebagainya. Tapi kena faham lah, kita semua meniaga kan. Jadi sama juga kalau kita pergi ke kedai mamak, dia kata, "Cak, tolong minta satu roti canai dan juga teh tarik." Tolong. Mana nak tolong? Dia bagi kena tu kena bayar lah. Sama juga dengan influencer kan. Kita dah tahu dari segi dia punya, itu kerja dia. Dan itu pendapatan yang dia boleh dapat. Jadi kalau contohnya, kalau lebih kurang 10,000 followers paling kurang lah kena bayar at least RM100 lah paling tidak.
kan. Saya anggap setiap 10,000 tu RM100. Kalau capai 100k, kalau paling murah pun patutnya bayar 1,000. Paling murah, ya. Mungkin dia minta lebih. Mungkin dia minta lebih, mungkin dia minta 2,000, mungkin 3,000 posting untuk satu post, tapi dari sudut nilai dia bergantung kepada rundingan lah. Tapi saya anggap ini sebagai kadar yang paling murah. Setiap 10,000 tu RM100 ataupun itu nilai dia lah yang saya sendiri akan nilai dan bagaimana kita boleh buat bangunkan bagi mereka berbaloi jugalah buat kerja tu kan. Jadi saya rasa memang ada ramai usahawan kita masih lagi terlepas pandang menggunakan influencer untuk bantukan jualan. Betul. Saya setuju Datuk. Okey, tapi mereka ni nak tahu juga Datuk, bila waktu atau mungkin platform yang terbaik untuk kita gunakan influencer marketing ni? Saya rasa pertama sekali it can be a new release. Tak semestinya kalau produk tu dah lama nak tunggu sampai 2-3 bulan baru nak buat kan. Boleh je kalau immediately daripada kita dah ada produk tersebut dan kita buat teaser kan. Kadang-kadang orang lagi excited kalau benda tu benda baru. Jadi kalau kita dah lama dah tunggu, dia tak ada macam anything nak hype. You faham tak? Betul. Jadi kalau contohnya macam saya buat Wetland Studios, benda tu benda baru, jadi orang excited kan. Jadi sama juga, saya pun macam influencer juga. Saya promotekan taman tema Wetland Studios. Jadi bila cakap tu ada ni, ada tu, ada ni semua jadi. Saya dekat kaunter tiket je saya buat tu pun dah jadi viral dah. Kat situ kan saya tak tunjuk dekat bahagian dalam, saya tunjuk kat kaunter tiket orang dah excited. Saya rasakan kalau masa yang terbaik adalah bila kita nak launch produk tersebut. Ataupun ada campaign-campaign tertentu, contohnya ada tawaran istimewa, 2 dalam 1 contohnya, ataupun raya punya campaign bagi diskaun dan sebagainya. Jadi kita kena tahu masa yang sesuai untuk kita build up the hype. Dia kena ada reason. Dan bagi saya rasa it's always about kalau ada benda free bagi sekali ke, ataupun dapat harga tawaran istimewa, diskaun untuk waktu tertentu. Dia ada deadline. Kena bagi deadline. Kalau tak ada deadline, dia benda orang tak react. Betul? Dia kena cepat. Okay, you buy now, you get this. Kalau nak tunggu sebulan lagi, 2 bulan lagi, tak tentu lagi ada lagi stok. Jadi sementara stok masih ada, dapat sekarang, benda-benda macam tu kita tahu cari angle untuk pemasaran. Jadi saya rasa masa yang sesuai ialah masa yang kita nak lancarkan sesuatu ataupun ada kempen promosi tertentu. Okey. Kalau untuk platform Datuk macam mana pula? Platform bagi saya setiap satu platform tu ada peranan dia. Kalau dari sudut saya berasakan yang paling efektif sekarang ni TikTok lah. Betul. Tapi pada masa sama kalau kita jangan lupakan Facebook juga masih ada pengikutnya dan juga kumpulan pengikut Facebook berbeza dengan TikTok. Dan Instagram walaupun kadang-kadang semua orang ada semua tapi dia lebih aktif bagi mana-mana platform tertentu kan. Saya rasa Instagram, TikTok dan juga Facebook penting. Tak boleh kita ketepikan juga YouTube. Kerana YouTube juga dia tak ada macam dia ikut timeline kan, nak scroll down balik apa yang kita post. Jadi YouTube sentiasanya ada. Jadi kat situ ada konten tertentu yang sesuai untuk YouTube, ada konten tertentu sesuai untuk TikTok dan juga Instagram dan sebagainya. Tetapi untuk YouTube pun boleh juga ada elemen TikToknya kat situ ataupun elemen Instagramnya di situ. Gunakan story lah. Kita post story tu dia mungkin akan cross over lagi cepat lah. Jadi orang dapat tahu tentang konten kita. Alright, personally Datuk, which one do you prefer platform? Saya? Buat masa ni, saya memang selesa dengan Instagram lah. Saya memang selesa dengan Instagram. Tetapi, saya lihat penjualannya lebih kepada TikTok. Tapi pada masa sama, royalty yang saya dapat daripada YouTube pula lagi kencang. So, jadi, semua tu penting. Mungkin Facebook, dia tak ada macam peranan dia seperti mana TikTok dan juga YouTube untuk menjana hasil. Tetapi masih penting. Itu target audience yang berbeza dan ada juga peranan dia dalam ekosistem social media ni. Baik, saya faham. Kiranya setiap platform yang berbeza ni adalah peranannya masing-masing. Okey, sebelum kita tanya yang lebih mendalam lagi pengalaman isu-isu hangat, kita berehatlah dulu, bagi Datuk minum dulu, rehat dulu ya Datuk Okey. So kita berehat dulu, kita kembali selepas ini. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Hi guys, welcome back dalam podcast Raiza. Okey, bersama saya dengan Datuk Norman Abdul Halim. Okey, soalan yang seterusnya. Ya Datuk Ya. Kita nak tanya Datuk, tapi sebelum tu saya nak share sikit
dengan penonton-penonton di luar sana, ya, 75% daripada rakyat Malaysia sekarang ni bergantung kepada influencer saja, Datuk. Untuk mempromosikan produk diorang. Okey, so soalan ni saya nak kaitkan sikit dengan pengalaman Datuk. Mengikut peredaran semasa, Datuk juga merupakan seorang influencer jugalah. Boleh katakanlah veteran influencer. Pada suatu ketika dahulu. Sabar, saya tak habis lagi. Pada suatu ketika dahulu. Sekarang pun masih juga. Dan kini Datuk pun ada nama yang besar dalam industri dan juga merupakan seorang usahawan. Bukan setakat influencer, sekarang Datuk pun dah seorang usahawan yang berpengalaman. So Datuk juga mungkin sudah mengaplikasikan strategi influencer marketing ni sendiri. Dalam perniagaan Datuk. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan pada saya dan penonton cabaran untuk mengekalkan momentum dalam industri bagi meneruskan perjuangan syarikat KRU ni sendiri. Okey, kita kena tahu yang masa sentiasa cara kita berniaga berubah dari masa ke semasa. Betul. Kalau dulu kita buat rancangan perniagaan kita, business plan sampai 5 tahun, kadang-kadang buat plan 10 tahun dan sebagainya. Tapi realitinya kita ni kita tak tahu apa future akan berlaku. Sekarang ni especially zaman-zaman digital ni lagilah cepat perubahan dia. Betul. Jadi kalau kita lihat, saya rasa kalau cukup kalau kita setakat ni nak buat unjuran 3 tahun ke depan. Walaupun kadang-kadang bank ke pelabur nak tengok 5 tahun, tapi realitinya sekarang ni zaman lagi cepat berubah, lagi sukar untuk kita predict apa yang akan going to be the next big thing. Adakah threat akan menjadi lebih besar daripada Twitter? Itu satu soalan lagi. Kita tak tahu. Jadi kesemua ni kita kena sedar dan kita kena sentiasa peka tentang trend-trend yang berlaku dan bagaimana kita gunakan platform-platform media sosial sekarang ni, macam mana Bella katakan, influencer memainkan peranan yang besar untuk mempengaruhi pembeli. Tak kira lah sama ada pelakon nak promote filem dia ke, artis nak promote lagu dia ke, ataupun influencer tu sendiri nak promote produk yang lain. Kerana apabila seorang tu mengikut platform mereka, sebabnya adalah satu, kerana mereka percaya. They trust that person is real. They trust that person is real. They trust that person ada dia punya pengetahuan pada satu subjek, ada bakat tertentu, ada cita rasa yang sesuai dengan pengikut dia. Kan kalau contoh kalau saya dulu macam hip hop dan sebagainya, pengikut saya banyak hip hop lah. Sekarang ni saya dah mungkin kurang kat situ, tapi bagi artis hip hop yang sekarang ni, dia pengikut dia memang hardcore. Betul. Dia nak hip hop juga. Jadi cita rasa dia sama, kan? Jadi bagi saya rasa oleh kerana saya sendiri bergerak dalam pelbagai bidang. Latihan ada buat training dengan KRU Masterclass, KRU Media buat pemasaran digital, untuk KRU Music itu music, events dan sebagainya, filem, dan itu KRU Studios. Pro Digital Lab itu syarikat pasca produksi di bawah kumpulan syarikat KRU, dan baru-baru ini ialah Wetland Studios. Jadi kat situ ada 6 entiti berasingan, dan saya dah jadi rojak lah. Tapi mereka lihat saya sebagai usahawan sekarang. Dia tak nampak saya sebagai artis. Dia tak suruh nyanyi macam Bella suruh saya nyanyi episod yang lalu, kan. Tapi secara keseluruhannya dia lihat saya dah sebagai seorang tokoh, seorang usahawan yang memahami subjek matter, dan insya-Allah apa yang saya cakap ni ada value lah, dan mereka percaya tentang apa yang saya katakan. Jadi itu yang saya rasa apabila kita sebagai usahawan ni, kita kena bina personal branding tersebut. Ini kita dah cakap, topik personal branding kita dah cakap. Tapi ini sebahagian daripada proses kita untuk mendekatkan diri dengan pelanggan. Sekarang ni it's actually very personal. Kita tengoklah Elon Musk pun is very personal. Dia pun involved dalam basically berinteraksi dalam platform Twitternya, Mark Zuckerbergnya dengan platform dekat Meta punya platforms. So jadi dia nak tengok personality. Malah kalau kita tengok Apple pun macam Steve Jobs contoh dulu, dia very prominent business person. Alah kalau locally tengok Tony Fernandez lah, kan. Banyak tokoh-tokoh yang kita lihat. Bila saya katakan usahawan-usahawan sekarang ni, dulu orang tak kenal siapa usahawan ni. Sekarang usahawan pun jadi the face of the company. Jadi saya rasa memang wajarlah untuk kita mengikut perubahan. Jangan bergantung harap pada influencer semata-mata. Gunakan kerjasama dengan influencer tersebut untuk bina jenama anda sendiri. Itu yang penting. Setuju. Tapi Datuk, macam mana Datuk engage sendiri dengan followers? Nak kekalkan momentum tu juga. Okey, pertama sekali dekat platform-platform ni, you kena pastikan you berinteraksi dengan pengikut you. Okay? Janganlah kita post dia buat dek je. Orang komen macam orang ambil effort tu. Dia balas balik, dia bagi pandangan, kan. Dia cakap, adapun dia like kita, like apa paling tidak pun like lah balik. Betul.
Tak semestinya nak kena follow back. Pasal kalau nak follow back, saya minta declare awal-awal kat sini pada semua pengikut saya. Kalau saya nak follow back semua memang mampus lah. Banyak sangat timeline saya macam-macam kan. Betul. So saya kena hard kan siapa-siapa saya follow kan. Tapi kita kena rajin berinteraksi. Di situ yang platform-platform macam TikTok ke Facebook, YouTube dan sebagainya, dia akan buka lagi algoritma dia. Di situ yang orang akan lebih tahu pasal konten tu, dia jadi lebih viral. Jadi itu yang saya rasa bagi saya sendiri, saya I take effort lah. Ada masa lapang sikit je, saya tengok balik platform-platform yang biasa saya guna. Yang sekarang ni saya gunakan 3 lah. Yang utama TikTok, Facebook dan juga Instagram. Saya cuba balas sebaik mana boleh. Kalau lambat sikit pun lambat lah, tapi cuba. Kan ada komen-komen negatif, kalau saja saya pasal, saya buat je lah. Memang saya tak. Kalau lebih-lebih sangat saya delete je. Ataupun yang dah lebih sangat saya block jadi kan saya it's my space, so don't disturb my space kan. That's how I see it lah kan. Jadi influencer di luar sana, silalah respon kepada followers anda ya. Okay, so seterusnya Datuk, macam mana Datuk mengukur seorang influencer tu untuk merealisasikan influencer marketing? Kena ada handsome ke, paras rupa yang elok, kena cantik ke, kena ada bakat ke, kena followers yang ramai ke? Macam mana Datuk? Saya rasa zaman sekarang ni orang tak kisah handsome tak handsome ataupun cantik tak cantik. Of course ada kelebihan ya, ada paras rupa dan sebagainya, orang tertarik. Kadang-kadang orang saja pakai baju seksi dan sebagainya kan. Tapi ada juga yang suka-suka provoke dan sebagainya. Bagi kita bergantung macam mana kita nak buat personal brand kita kan. Macam mana kita nak, what kind of audience you want? You want an audience yang nak menggatal-gatal dengan you, you pakai seksi, dapatlah followers macam tu kan. Kalau you sendiri jaga tertib macam mana nak cakap dan sebagainya, you tarik a different kind of audience. So jadi bagi saya rasa untuk branding untuk jual produk, biasanya orang-orang usahawan, ada juga syarikat-syarikat yang ada pegang jenama ni tak nak pergi kepada artis yang kontroversi ataupun influencer yang kontroversi. Betul. Jadi kalau terlampau provokatif, mungkin kita akan lari. Jadi kita takkan ke situ pergi je kan. Tapi pada masa sama, untuk ciri-ciri yang Bella tanyakan tadi, of course lah kalau ada package tu lebih menarik lah kan. Ada bakat, ada personality-nya, ada dia punya rupa, ada aura dia, ada X factor. Kadang-kadang benda ni kita tak boleh cakap. Kadang-kadang orang cantik pun tak ada X factor. Ada juga. Betul. Dia tak ada cara dia cakap pun lah, okay, come to relax sangat kan. Bergantung lah. Bagi saya rasa there's no right and wrong. Kadang-kadang tiba-tiba kita tak sangka yang tak jadi tu itu yang jadi. Yang kita plan nak jadi tu itu yang tak jadi. Jadi itu bagi saya rasa susah nak cakap orang netizen ni mana dia suka. Kita kadang-kadang dia berubah-ubah juga trend dia. Jadi bagi saya rasa just be yourself. Be yourself. Tak perlu nak jadi somebody else. Kalau masa Tuhan dah anugerahkan you rupa macam ni, dan ada kekurangan tertentu, contohnya bakat boleh diasah. Kan, pengetahuan tak tahu, boleh ilmu boleh dapat. Betul. Kan, all these things semua sekali itu you can improve on. Kalau kata contohnya cara kita pemakaian, kalau mungkin dari segi paras rupa tak berapa macam supermodel dengan hero untuk filem dan sebagainya, it's actually how you style yourself juga. Ada attitude je, karakter you kan. Kadang-kadang ada orang buat macam ada glasses lah, panjang-panjang semua kan, karakter. Kan, kita cakap okay, kita buatlah, I just be myself kan, tak perlu nak jadi orang lain. Tak perlu nak fikirkan nak buat lah cantik-cantik, nak buat plastik sendiri semua, tak payah cakap. Itu yang penting sekarang ni, cari keunikan. Kerana kalau kita buat sesuatu tu, kalau orang lain dah buat, dah tak best dah. You kena cari something new juga. Ataupun kalau mungkin di luar negara dah buat sesuatu, you boleh localize kan apa yang berlaku luar negara tu untuk jadikan you punya followers tu macam boleh ikut you punya style. Okay, untuk influencer-influencer yang provoke macam ni, nanti saya nak tanya lagi. Ada soalan-soalan panas nanti. Tapi kita berehat dulu bersama podcast Rise Up. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan, nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media, jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up bersama Norman. Sifu. Ya, Datuk Norman. Okey, kita nak tanya ni soalan panas ni. Dah sampai dah ni. Saya pun tak sabar nak tanya ni, Datuk. Selalu hujung mesti panas. Ya, kita simpan soalan-soalan ni. Okey, Datuk.
pada pendapat Datuk, ramai influencer sekarang ni nak followers yang ramai, nak dikenali, sanggup membuat konten murahan. Demi melariskan jualan. Demi tuntutan kerja, mereka sanggup Datuk Jadi kita tolak tepilah isu perniagaan dan sebagainya. Tetapi kandungan konten tu sendiri yang kita concern, terutamanya bila konten tu ditonton oleh generasi muda, Datuk. Jadi apa pendapat Datuk? Kita nak sekat pun tak boleh pasal dia dalam undang-undang menggunakan media sosial ni ada pantang larang je kan. Tapi very basic, dia tak ada macam censorship dekat media sosial dan platform digital ni. Betul. Jadi nak katakan boleh ke tak boleh ke, itu sebenarnya hak mereka sebenarnya kan. Kalau dia nak buat something sensasi, controversial, nak provoke dengan tujuan dia, of course lah dia ada personal branding dia dan strategi masing-masing kan. Kita tak boleh katakan orang ni salah, orang ni betul kan. Kalau kita nak tunjuk jadi boring lah. Mungkin pengikut pun suka juga. Terus terang saya cakap, netizen suka juga cerita kontroversi ni. Walaupun dia menyampah pun dia ikut juga. Betul, saya setuju. Saya sendiri pun kadang nak tengok juga, nak tengok lagi, nak tahu juga. Tertarik nak tengok apa orang tu buat kan. Jadi sebenarnya realiti dia, itu salah kita jugalah kan. Kita sendiri pun tertarik kepada benda-benda yang negatif. Dan kita akan beri pandangan kita. Tetapi kalau golongan lebih muda yang tonton, social media ni pun sekarang ni kita punya level of tolerance kita untuk konten makin lama makin relax. Makin relax. Dulu banyak sangat pantang larang ni. Betul. Itu potong ni potong. Kalau you tengok kat filem kat panggung pun macam-macam potongan dia. Jadi sekarang ni censorship is actually lah memang is self regulated lah. Kalau ibu bapa tu kena main peranan. Betul. Ibu bapa kena tahu macam mana apa kawalan-kawalan yang dia boleh buat untuk pastikan maklumat atau konten tertentu tak sampai pada anak-anak kita kalau mereka dalam usia yang sangat muda. Tapi kalau kadang-kadang golongan remaja pun you be surprised, they are very advanced dah. Kita kena tahu macam mana peranan ibu bapa sendirilah kalau nak bagi handphone pada anak-anak. Kena pastikan macam mana kita boleh kawalkan akses mereka kepada social media, platform media sosial. Jangan kata itu, kadang-kadang tengok apa konten macam dekat Netflix dan sebagainya pun kita tengoklah kita punya tu kadang-kadang, tapi anak tahu macam mana nak klik macam mana siapa who's watching tu. Betul. Who's watching, jaga-jaga. So jadi reality je, kita hanya platform dah menyediakan bagaimana nak kawalkan konten tersebut daripada diakses oleh golongan yang lebih muda kan. Tetapi realitinya masih lagi kawalan ibu bapa yang paling terbaik lah. Dan of course akhlak yang kita bentuk kan. Jadi kalau kita nak cakap jangan tu, jangan ni, jangan tu, jangan ni, tapi kita cakap kenapa tak boleh tu, kenapa tak boleh ni, jelaskan. Jadi peranan ibu bapa sekarang ni lebih sukar daripada dulu, saya katakan, kerana akses kepada kandungan tu dah macam kita sendiri tak boleh kontrol. Dulu kita boleh tahu dekat rumah macam mana kan, zaman saya lah jadi kanak-kanak kan, tak tahu macam-macam pun ya, benda-benda pelik-pelik ni kan. Tapi bila sekarang ni maklumat tu sampai dari pelbagai arah kan, jadi kita nak kawal pun susah. Cuma kita boleh didik anak kita sebaik mana boleh untuk pastikan mereka tak terjebak ataupun mengikut-ikut lah. Kadang-kadang cakap lepas kasar, bahasa lucah dan sebagainya. Kita kena pastikan bahawa jati diri kita sendiri tu macam mana nak yang betul untuk anak-anak. Pastikan bahawa kita bagi didikan yang terbaik lah. Betul, saya setuju. Susah juga cabaran generasi muda sekarang ni. Ya, ada juga ibu bapa yang influencer ni yang susah ni Datuk. Nak kawal anak-anak mereka ni. Tapi tak apalah, itu urusan mereka. Itu urusan mereka. Kita betul? tak boleh katakan kita ni betul, orang tu salah. Itu mereka, keluarga mereka tu, hak peribadi mereka. Seperti yang kita tahu Datuk, influencer marketing perlu berhadapan dengan orang ramai. Sama ada online ataupun fizikal. Jadi mereka ni dah tentu akan berdepan dengan kecaman, kata-kata negatif macam Datuk kata tadi, kecaman dan sebagainya. Jadi ada yang sanggup menggunakan cara ilmu hitam dan sebagainya lah. Jadi tindakan seperti ini boleh memberi impak yang besar kepada influencer itu sendiri, sehingga timbul isu influencer. Pernah Datuk isu influencer ni sampai depression, bunuh diri dan sebagainya. Jadi berbalik kepada untuk mencapai objektif influencer marketing ni, adakah mereka ni perlu kalis kecaman Datuk? Ke mereka ni perlu mempunyai jati diri yang kuat, kena ada ilmu ke, ataupun persiapan yang rapi, mental yang kuat? Macam mana Datuk? Jadi apa pendapat Datuk? Ya, kalau tak nak dikritik janganlah buka platform kan. Itu realiti dia. Tapi dalam netizen ni pun ada juga yang memang haters. Jadi memang apa kita buat pun tak betul. Jadi jangan terpengaruh dengan apa yang mereka katakan. Kita banyak yang puji, dekat situ satu yang cakap negatif tu kita nak macam tertekan. Jadi bagi saya rasa pertama sekali kita kena tahu bahawa dunia virtual dan juga dunia
reality kita ni. Kadang-kadang memang berjauh berbeza lah. Realitinya kenapa kita lebih tertib dan hormat orang boleh bercakap. Tapi kalau dekat dalam alam maya ni, dia jadi keyboard warrior, dia boleh cakap macam-macam. Jadi kadang-kadang kita tak tahu di belakang keyboard tu siapa. Adakah mereka ni memang musuh kita, ataupun nak tengok kita jatuh, ataupun kompetitor yang nampak kita jatuh, ataupun memang apa kita buat semua tak betul. Memang dia tak suka kita lah. Kan? Tak boleh, kita tak boleh paksa orang suka juga kan. Ada orang suka, orang tak suka. Tapi kita kena ambil dengan sikap positif. Apa komen-komen ataupun apa yang mereka, jangan harap puji saja. Mesti ada benda yang tak betul. Dan kita anggap sebagai apa kritikan yang diberikan tu adalah untuk kebaikan kita juga. Betul. Kan? Kerana kalau dia tak kritik, kita tak tahu yang dia fikir macam mana. Contohnya kalau adalah lagu ke, kita keluarkan filem ke, ataupun macam Wetland Studios ni pun ada juga yang orang komen buat itu, buat ini. Saya juga terima kasih. Kerana saya hargai itu. Kerana saya sendiri tak nampak. Saya sendiri tengok macam okey je. Tapi ini diorang lalu semua ni kan. Jadi itu adalah satu perkara yang baik. Kita terima hakikat bahawa kritikan membina itu adalah baik untuk kita. Tetapi kalau sekiranya sampai ekstrim untuk sampai bunuh diri dan sebagainya, saya rasa itu satu masalah mental lah. Kerana kita jangan ingat sekali masuk dekat social media, satu dunia tahu pasal you. Alah, kadang-kadang mungkin ada 50 orang yang like, ada pun yang tengok, ada pun kadang-kadang ada mungkin 50,000, ada mungkin setengah juta. Tapi bergantung kepada konten tersebut. Adakah bila kita cakap tu seseorang yang micro contohnya, yang dia punya pengikut yang kecil, dia criticize dan sebagainya, kadang-kadang saya tengok kadang-kadang yang selalunya yang bagi negatif komen yang tak apa-apa ni adalah orang yang baru buka akaun. Follower dia pun 2-3 orang je kan. Dia ni siapalah belakang kawan ni kan. Alah Datuk, sebenarnya diorang tu saja je. Dia dah ada akaun sendiri. Tapi dia create punya akaun. Dia create. Sebab nak kecam. Nak jatuhkan influencer tu sendiri Datuk. Jadi jangan ambil benda tu macam terlampau serius lah. Ya, saya rasa kalau ambil terlampau serius, macam selaga dunia nak kiamat lah kalau orang bagi kecaman dan sebagainya, dan rasa macam ada mental health punya issues yang sampai nak bunuh diri tu. Saya rasa itu satu perkara yang ekstrim. Saya rasa kita jangan terlampau taksub sangat dengan gunakan platform-platform media sosial ni sampai kita lupa alam realiti kita. Kerana alam maya adalah berbeza dengan alam realiti. Dan kalau alam maya ni kadang-kadang orang cerita best-best je. Kan, dia cerita yang dia terbaik tu ni semua, dia dah berjaya tu, dia berjaya ni, ke sana ke sini. Kita tak tahu yang dia lalu macam mana sebenarnya. Jadi kita jangan ingat semua best-best je. Ada juga, it's normal. Kita akan lalu pasang surutnya, kita akan ada masa kita naik, ada masa kita jatuh, dan macam mana kita bangun semula. Jadi saya anggap bahawa mereka yang membuat tindakan yang ekstrim oleh kerana media sosial, saya rasa itu ada masalah mental. Jadi untuk influencer yang di luar sana menerima kecaman, kata-kata negatif, tolonglah ambil sebagai kritikan, menjadi orang kata improve diri sendiri. Jangan layanlah kalau benda-benda yang tak elok ni. So kita kembali kepada soalan yang seterusnya lah. Okay. Kajian yang dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Undian Universiti UCSI pada Mac 2003, baru-baru ni Datuk, mendapati mereka yang tidak melanjutkan pelajaran, dia memilih untuk menjadi influencer. 34% untuk menjadi influencer Datuk. Dan 26% bekerja di gig ekonomi. Dan 22% mulakan perniagaan. Dan the rest is diorang tak ada perancangan masa depan lah. Itu kajian yang dijalankan oleh UCSI sendiri. Jadi bagi saya Datuk, untuk generasi muda ni, mereka pun perlu tahu hala tuju mereka sendiri dan ada perancangan hidup yang betul-betul well planned atau strategi yang betul-betul disokong oleh keluarga mereka sendiri. Jadi untuk menjadi seseorang yang berkerjaya dan kekal lama adalah orang yang sentiasa belajar. Keep on belajar lagi benda baru. Jadi menjadi seorang influencer ni juga perlu ada knowledge, ilmu. Tak bolehlah dah habis belajar SPM, tahu-tahu nak jadi influencer. Sebab apa? Sebab tengok kat social media, dapat duit, dapat glamour, dunia glamour, tapi tak ada knowledge, tak ada ilmu. Jadi itulah kesan-kesan yang saya nampak sekarang ni, anak muda senang jatuh. Sebab tak ada ilmu, tak ada jati diri yang kuat Datuk. Jadi mereka pun perlu tahu dari segi skill, teknik, strategi untuk menjadi seorang influencer. Kalau jadi influencer full time lah, kena buat benda tu. Jadi yang mampu juga memberi manfaat kepada orang ramai. Itu yang penting Datuk. Jadi apa pandangan Datuk sendiri mengenai isu sendiri budak-budak zaman sekarang Datuk? Saya tengok millennials ni dia nak cepat naik. Dia tak ada kesabaran yang nak tunggu lama, yang benda-benda yang jauh. Mereka nak cepat.
nak cepat. Betul. Nak cepat naik pangkat, nak cepat popular, nak cepat segala-galanya, nak cepat banyak dapat duit. Macam-macam. Dari segi dia punya nak cepat, dia tak ada macam ada perancangan 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya. Bagi saya rasa itu mungkin kerana kerana sekarang ni suasana kita berbeza dengan dulu. Kalau kita dulu masa zaman saya tu, ibu bapa saya macam okey-okey je. Bukannya macam kalau sekarang ni banyak ibu bapa yang boleh provide for their kids kan. Dia tak kerja pun tak apa sebenarnya kan. Itulah realitinya. Kerana ibu bapa dah ada pendapatan yang tinggi dan rumah yang selesa dan sebagainya. Jadi mereka lebih memilih, which is not wrong. Bagi saya rasa mereka pun nak tahu apa kebaikan untuk diri. Dia pun nak happy. Dia pun tak nak dalam satu keadaan, satu kerja yang sentiasanya stres dan sebagainya. Dia nak rasa macam pergi kerja tu rasa macam dia buat hobi dia. Jadi influencer ni adalah, boleh katakan dia carilah topik yang dia suka, dia ulas lah selalu. Kan, dia contohnya kalau dia cakap pasal pelancongan, dia cakap review makanan, dia suka makan lah, itu kerja dia review lah. So jadi bagi saya rasa sebenarnya tak salah bagi mereka untuk memilih kejaya sebegini, tapi kena faham ni jadi influencer ni sebahagian daripada gig ekonomi lah. They are freelancers. Betul? Dia tak ada kerja tetap. Tapi ada pasang surutnya. Time kita demam, sakit, tak boleh buat kerja. Betul. Dia macam masa pekerjaan tu, kita masa sakit kita ambil cuti sakit. Dia tak ada EPF. Dia tak ada kalau ada kemungkinan kalau syarikat tu berjaya dapat bonus. Jadi kenaikan pangkat semua tu tak ada. Jadi kita tengok kat mana kita nak. Jadi bagi saya rasa respons yang saya lihat statistik yang Bella kongsikan tadi tu, saya rasa itu satu angka yang sangat-sangat besar. Kalau mereka yang boleh katakan separuh yang nak kerja dalam gig ekonomi, maknanya dia tak suka terikat dalam satu suasana bekerja yang tepat kerja tu adalah orang yang sama. Ada yang orang suka yang bersama. Betul. Ada juga member kan, dia punya culture syarikat tu sebagainya. Ada juga yang tidak. Dia tak suka nak pindah ke satu tempat lain, satu pindah lain. Jadi itu jadi macam nomad lah ya. Bagi saya rasa satu je lah, walaupun apa jua bidang yang dipilih, jangan hangat-hangat ayam. Betul. Buat biar satu tu kena faham bahawa kita nak berjaya tu adalah membuat secara konsisten dengan jangka masa yang panjang. Dia tak boleh expect buat kerja cepat itu terus naik macam tu. Kalau terus nak cepat naik, dia akan cepat turun. Macam Bella cakap tadi lah. So jadi yang sekarang ni, yang penting sekarang ni nak tahu apakah sebenarnya bakat kita dan kemahuan kita untuk kita bagikan komitmen kita 100% pada sesuatu yang kita nak buat. Kalau kita sendiri pun tak committed, saya rasa macam 50-50 je lah, nak saja nak dapat gaji bulan dan semua sekali. Majikan pun akan pening kepala juga. Jika ini orang ni pun macam tak bagi all out kan. Baik ambil orang yang nak bagi all out. Jadi kita kena be fair to everybody lah. Pada siapa yang you bekerja ataupun you nak kerja sendiri, everything you kena fikir, tanya diri sendiri, apa you nak buat? Dan pada majikan pula, dia tak boleh nak paksa-paksa dia orang ni. Kalau dia orang ni dah memang dah ke situ dah pergi, nak paksa pun orang dia tak nak juga. Jadi baik cari orang lain. Jadi kat situ jangan berasa bahawa ini je lah orang ni, ini terpaksa kan dengan ni. Adapun ni lah majikan ni, terpaksa lah kerja dengan majikan ni. Tak boleh macam tu. Tapi kalau dah dapat satu peluang, buat sungguh-sungguh. Setuju. Alright Datuk. Okay, kita dah di hujung-hujung rancangan ni sebenarnya. Tapi kita berehat dulu ya Datuk ya. Okay. Kita berehat dulu dan kembali selepas ini podcast Rise Up. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hi guys, welcome back dalam podcast Rise Up. Okay Datuk, kembali kita bersama dan meneruskan rancangan kita untuk tajuk hari ni, influencer marketing. Okay, soalan yang seterusnya Datuk ya. Bagaimana kita nak ukur sesebuah kejayaan bagi influencer marketing ni? Nak tahu juga. Kejayaan dia? Macam mana dia boleh influence orang buat apa dia nak lah. Senang. Dah kerja dia jadi pengaruh. Adakah dia mempengaruhi seseorang itu? Kadang-kadang zaman sekarang ni, zaman-zaman PRN ni kan, saya cakap lah, ramai influencer digunakan untuk kempen-kempen politik kan.
Adakah dia berjaya mempengaruhi keputusan pengundi? Itu influencer juga tu. Kan? Bukan cakap pasal niaga je. Takutlah topik ni. Saya sentuh sikitlah pasal musim-musim kan. So jadi kalau kita cakap pasal artis kan, dia nak mempromosikan dia punya lagu. Kan? Adakah dia berjaya mempengaruhi pengikut dia dengar lagu tersebut? Lah, adakah lagu tu jadi popular, menjuarai carta radio dan sebagainya? Semua tu main peranan. So jadi bagi saya rasa kejayaan dia adalah apabila pengaruh tu berjaya mempengaruhi orang yang nak dipengaruhi. Nampak? Complicated tapi simple. Okey Datuk, saya faham Datuk. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, di manakah influencer marketing ni akan pergi untuk 10 tahun akan datang? Saya honestly saya tak tahu dari segi macam mana perkembangan AI dan macam mana kita buat deepfake dan sebagainya lah. Saya rasa macam kan cross, ya, di mana ada watak-watak ataupun personality tertentu dengan image tertentu, dengan content creator di belakangnya boleh mencipta sesuatu konten yang mempengaruhi pula tindakan yang orang yang dipengaruhi. So jadi adakah influencer yang sedia ada sekarang ni, which is very personal, kan, akan terus kekal relevan, ataupun adakah avatar-avatar yang lain lah yang akan muncul dan adakah ianya akan berubah kepada sesuatu yang berbeza. Tetapi mungkin satu ada kebaikan kepada mereka yang mungkin mungkin dari punya kekangan dan kebolehan dia untuk mungkin dia tak petah bercakap, contoh ataupun dia punya cara personality dia mungkin kurang menarik, nak dapat tarikan dan sebagainya, dia kena gunakan avatar tertentu untuk menarik minat orang, kan, ataupun menggunakan watak kartun contohnya, kan. Jadi itu adalah cara-cara di masa akan datang di mana interaksi pun boleh gunakan platform-platform ataupun teknologi ini untuk kita berinteraksi secara live, gunakan avatar tersebut. Tak perlu nak proses render, animation dan sebagainya yang complicated, yang saya rasa akan banyak dipermudahkan. Dan artificial intelligence akan banyak membantulah. AI saya rasa banyak membantu. Dan saya tak tahu lagi lah 5 tahun 10 tahun akan datang. Bella tanya 10 tahun lagi jauh. Kan, saya rasa 5 tahun dah Datuk, 5 tahun 5 tahun pun susah nak predik. Susah juga. Saya kata susah nak predik. Sekarang ni memang akan banyak perkara-perkara yang kita sendiri tak sangka yang akan berlaku, dah berlaku. Dan saya rasa ada banyak perkara-perkara yang sekarang ni in the making yang kita tak tahu lagi. Tapi bila dah dia take off, dia akan take off dengan cepat. Kerana dia punya pengikut-pengikut dengan platform-platform yang ada sekarang ni, social media is much faster to share the information, untuk orang dapat tahu tentang sesuatu dan cepat-cepat jadi dia boleh naik. Contohnya thread lah, for example, kan. Cepat-cepat baru dilancarkan dah ada ratusan ribu, even jutaan mereka yang melagan sebagai menggunakan akaun tersebut. Jadi itulah sebenarnya saya rasa future bagi influencer ni. Kita kena tahu bahawa satu sajalah, yakin bahawa kalau kita ada pengetahuan, macam Bella cakap tadi, ada je cara kita nak cari duit tu. Pasal memang akan sentiasa berubah cara kita untuk menjana hasil lah. Adakah kita gunakan avatar ataupun kita gunakan diri kita sendiri, ataupun kita tak perlu menggunakan teknologi yang seperti mana yang ada sekarang, nak pakai mikrofon macam ni, mungkin handphone sendiri pun dah cukup bagus sangat untuk dapat audio yang jelas, kan. So macam-macam yang kita tak nampak sekarang yang mungkin akan dipermudahkan dan akan meringankan kos juga. Okey. Betul, saya setuju. Okey, Datuk, untuk menjalankan perniagaan Datuk, which one do you prefer? Usahawan sendiri perlu belajar ke depan untuk influencer marketing ni, atau mereka perlu hire orang luar je lah untuk promote diorang punya produk? Jadi apa pendapat Datuk? Saya rasa dua-dua. Bagi saya sendiri pun sentiasa nak ingin tahu perkembangan semasa. Malah saya sendiri masih lagi nak belajar pada budak 20 tahun. Bagi saya kadang-kadang mungkin daripada budak belasan tahun lagi pandai daripada kita. Betul. Jadi realitinya bahawa saya daripada zaman yang berbeza, kan. Zaman yang tu tak ada social media langsung. Mengatur harap untuk promosi lagu melalui radio. Kan, radio. TV masa saya mula tu pun Astro pun tak ada lagi. Kan, masa saya mula. Masa tu ada TV3 ada RTM. Itu harapan kita nak promosi kat secara visual. Dan dari audio masa tu tak ada era, tak ada hot. Kan, kita pakai RTM saja. You kena faham zaman dah berbeza. Jadi bagi saya, kalau ingin maju dalam perniagaan kita sekarang ni, saya sendiri pun aktif dalam sebanyak mana yang boleh lah. Kadang-kadang saya nak buat konten saya sendiri, nak pasang kamera kan, saya fikir alamak, rambut tak potong lagi lah semua bagai, kan. Tapi mungkin orang itu lah suka. Tapi kita kena cari jalan macam mana kita tahu tentang menggunakan platform tersebut
tetapi ada juga kaki tangan yang mahir yang buat kerja tu secara full time. Dan pada masa sama kita juga gunakan influencer kita ni untuk bantu kita secara part time. Mereka boleh dibayar untuk buat kerja-kerja tersebut. Jadi saya rasa itu yang kita kena lakukan. Sebagai usahawan kita kena gunakan kesemua jentera yang ada, resources yang ada. Datuk sebagai seorang usahawan dah ada syarikat sendiri. Jadi ada tak influencer-influencer di bawah syarikat Datuk? Ada. Saya sendiri sebagai influencer dan saya juga ada beberapa influencer yang kita nak perbanyakkan lagi. Kita bagi yang menonton yang nak menjana hasil melalui kerjasama dengan KRU Media dan dilatih oleh KRU Masterclass, kita boleh sediakan peluang ini dan kita cuba bantulah setakat mana yang boleh untuk membangunkan followers anda dan juga untuk menjana hasil daripada platform tersebut. Jadi kita nak meramaikan lagi. Ya, sekarang ni saya rasa memang inilah masanya untuk kita cuba meraih pendapatan tambahan, gaji bulanan juga, tapi ada masa lapang kita boleh promote produk. Saya rasa asalkan jangan promote produk kompetitor kepada bos you, okey lah, kan? Bahaya. Warning lah. Kalau you kerja dekat KRU, lepas tu you promote pula produk kompetitor, tak kenalah, marahlah. Saya kecil hati lah saya tengok, kan? Terguris hati saya. Tapi kalau you promote produk kategori lain yang kami tak buat, tak ada masalah, kan? Betul? Contoh review makan dan sebagainya, kami tak buat makanan, jadi tak adalah isu, kan? Okey, faham. Okey, untuk influencer-influencer di bawah syarikat Datuk ni diorang perlu ada ilmu, betul? Perlu ada skill. Jadi dari mana diorang dapat input tu, Datuk? Okay, kita sediakan latihan ya. Ada yang latihan yang kita buat seringkas sehari punya program pun ada. Ada yang boleh bergantung kepada kemahuan lah. Dan mungkin ada secara jarak jauh ya. So jadi just write to us ya. Kita ataupun just isikan borang di Google Form KRU Masterclass. Kalau nak lihat untuk dapat maklumat, boleh go to masterclass.com. Kita KRUmasterclass.com. Di mana boleh dapatkan maklumat tentang apa program-program yang kita sediakan. Kami rasa sekarang ni pun, dulu kita satu ketika Bella, KRU Masterclass dulu namanya KRU Academy. Sedar tak sedar, dah 11 tahun dah kami buat perniagaan training ni. 11 tahun. Tapi bila kami buat dulu, kita buat program-program jangka panjang. Dia 2 tahun sampai 4 tahun untuk dapatkan diploma. Tapi saya rasa zaman sekarang ni macam tak perlu lah. Saya rasa kami fokus pada skills based program, ajar dia orang secara teknikal, gunakan skill mereka untuk bantu mereka untuk bukan saja untuk menjadikan mereka sebagai influencer ataupun jadi sebagai tenaga profesional, sebagai yang bekerja sepenuh masa sebagai untuk menjaga sosial media syarikat ataupun untuk sebagai usahawan. Jadi ada 3 kategori ni kita boleh lihat dan bimbing mereka bagaimana mereka tahu menggunakan platform-platform ini, dan platform-platform ni pun sentiasa berubah. Cara dia nak gunakan algoritma dia nak membesarkan dia punya, nak viralkan konten tersebut, dia ikut trend. Kadang-kadang dia berubah-ubah. Jadi kita kena sentiasa peka tentang perubahan tersebut. Okey Datuk, saya concern lah untuk usahawan-usahawan ya. Mungkin diorang pun nak jadi influencer, Datuk. Diorang sendiri nak jadi influencer. Ada tak program-program yang bersesuaian untuk sekarang ni lah? Diorang nak join, Datuk. Okey, kita sediakan program kerjasama dengan SME Corp. Kita sediakan program Micro Connector Social Commerce. Jadi di situ juga kita tak semesti nak jadi influencer. Saya bagi tahu awal, kadang-kadang usahawan ni dia segan dekat depan kamera kan. Tapi dia kena ada juga teknik tahu macam dia nak menjual lah. Saya rasa kena ada juga. Jadi kalau mereka yang ingin turut serta dalam program ni, kena daftar secepat mungkin dalam bulan ini kalau boleh, untuk kita proseskan permohonan tersebut. Dia kena ada kriteria dia. Syarat-syaratnya di mana pembiayaan disediakan 80% ditaja oleh SME Corp. Nampak. Dan bagi mereka yang membayar ini, sebenarnya kita nak mereka ada commitment fee lah ya. Kalau bagi free 100% takut diorang tak ada nilai, tak dapat nilainya. So dia kena bayar 300 untuk dalam tempoh 4 bulan. Itu termasuklah mentorship yang selepas latihan tersebut. Latihan dia hanya 20 hari. Kita akan boleh buat secara hybrid, ada yang secara fizikal, ada yang secara virtual. Dan pada masa sama ada proses mentorshipnya, kita nak tengok keberhasilan mereka, bagaimana perniagaan mereka berubah dan setelah melalui proses latihan tersebut. Tapi ini khusus kepada usahawan mikro lah. Usahawan mikro boleh join ataupun daftar di link di bawah. Okey, kita pun dah di hujung rancangan ya. Terima kasih kepada Datuk Norman, Sifu kita yang dah bagi sharing yang sangat bermanfaat. Terutamanya untuk influencer di luar sana dan anak-anak muda yang ada orang kata niat nak menjadi influencer sepenuh masa. Please
take note lah benda-benda ni ya. Jadi terima kasih juga kepada penonton di luar sana yang sudah setia bersama kita sepanjang 3 episod yang Datuk dan kita ada lagi, jangan risau, kita ada lagi. Kita akan kembali lagi pada minggu hadapan dalam podcast Raiza. Ini statement standard. Jangan lupa subscribe dan share. Yes, please subscribe and share. Okay, bye.